A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 2 Sya'ban 1445 Hijrah bersamaan dengan 12 Februari 2024. Sekali lagi Gema Nur Iman bergema dengan disaksikan Allah dan malaikat berusaha menyebarkan dakwah secara kecil-kecilan. Moga usaha kami ini menjadi ibadah dan mendapat redha dan rahmat Allah. Dengan izin Allah, kita mulakan daurah sesi kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana alayya ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah, salam Isra' Mi'raj kepada Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dan semua jemaah yang sudi meluangkan masa untuk hadir di dalam majlis ilmu ini. Gema Nur Iman sebagai penceramah dan sebagai jemaah, kita semua dicintai Allah dan di dalam doa malaikat, insya-Allah. Selamat datang ke Gema Nur Iman. Syukur kita masih dipanjangkan umur dengan taufik dan hidayah dan juga dipilih untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Selamat datang, selamat menuntut ilmu, selamat menyusuri perjalanan kekasih Allah yang akan dibawa oleh Ustaz nanti. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon Al-Fadhil Ustaz membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, alim ulama, para solehin, guru-guru kita, ibu ayah kita, keluarga kita, pejuang-pejuang Palestin dan para mujahid dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan itu, dengan berakhirnya Ummul Al-Quran, kita memulakan daurah sesi kedua, membumikan perjalanan langit. Saya Norini dan Norini binti Mukhtar dan seluruh AJK Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosdiati binti Mansur dengan sukacita dan penuh takzim mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh meneruskan perjalanan dengan yang ditangguhkan. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه العزيز سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah petang ni dapat sekali lagi kita meneruskan perjuangan untuk memahami, menghayati dan meneladani insya-Allah. Dan kita sambung terus kepada poin kita yang telah kita akhiri pada pertemuan 2 hari lepas. Kali ini kita nak lihat kepada min ajaibi, di antara apa kita sebut perkara-perkara yang diajaib yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama, ad-dunya.
Nabi melihat dunia. Ra'a, Nabi melihat wa huwa fi tariqihi, ketika Nabi dalam perjalanannya ilal Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Ad-dunya bi surati ajuz. Dunia ini dalam bentuk seorang yang amat lemah dan tua. Bentuk orang yang sangat tua. Jadi rupanya adalah dunia. Yang kedua yang dilihat oleh Nabi SAW. Ingat, tujuan Isra' dan Mi'raj untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa Nabi ada kemampuan melihat? Kerana telah dicuci jantung hatinya dan dimasukkan iman dan hikmah untuk menguatkan hatinya melihat perkara-perkara ajaib. Yang kedua, Rasulullah melihat iblis. Yang kedua, ingat, iblis. Ra'a syai'an mutanahhiyan 'anil tariq. Dia melihat ada sesuatu yang mengelak-ngelakkan diri dari perjalanan Nabi. Orang kata apa Mengelak, me, apa? Elak lah. Mengesamping. Boleh bang? Mengesamping. Bahasa tinggi sangat pula. Mengelak lah kita, menjauh lah. Avoiding. Avoiding, yes, avoiding. Avoiding. Itu. Wahuwa iblis. Menghindari. Menghindari, mengelak, menjauhi. Dan dia adalah iblis. Wa kana minal jinnil mu'minin. Dulu iblis ni adalah dari golongan jin yang beriman. Fi awwali amrihi. Pada awal-awal kejadian dia ni jin. Dan dia memang jin pun. Dan dia jin yang beriman. Thumma kafara. Kemudian dia kufur. Kerana apa? Li'i'tiradihi 'ala Allah. Kerana dia menentang perintah Allah. Bila Allah perintahkan dia supaya sujud, dia tak nak sujud. Jadi oleh kerana dia kecewa dengan perintah Allah itu, lalu Allah laknat dia dan dia kecewa. Lalu oleh kerana itu dia pun ablasa. Bahasa Arab ablasa tu maknanya kecewa. Jadi lekat nama baru dia iblis, yang kecewa dan putus asa dari mendapat rahmat dan taat kepada Allah. Tak dapat rahmat, tak dapat taat kepada Allah. Tapi iblis ni ada 3 sifat dominan. Apa dia? Aba, degil, wastakbara, sombong, wakana minal kafirin, kuat menentang, menderhaka. Degil, sombong dan menderhaka. Dalam Quran disebutkan, iblis tak nak sujud sebab apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia degil, enggan dengan makna degil, dan sombong, dan dia termasuk di kalangan yang kuat menentang. Itu sifat dia. Jadi 3 sifat ini jika ada pada manusia, dia akan mengalami kekecewaan berulang-ulang kali dalam hidup. Sebab tu kita jangan sombong. Sebab tu kita jangan degil. Dan kita jangan derhaka kepada Allah. Orang yang buat 3 benda ini, dia akan mendapat kekecewaan yang bertubi-tubi, bertali arus dalam hidup. Kita nampak dia senang, kita nampak dia mewah, kita nampak dia kaya, kita nampak dia berjaya. Tapi kita tahu bahawa hidup dia banyak mengalami kekecewaan yang menjatuhkan, mengguriskan perasaan, hati, emosi dan sebagainya. Itu iblis. Baik, seterusnya yang ketiga. Apa lagi yang okey, baik, kita tengok ayatnya sikit. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ni selalu kita baca ni di surah Kahfi ni. Dan ingatlah ketika mana kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam, semuanya sujud melainkan iblis. Kana minal jin. Iblis itu termasuk dalam golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Kemudian dia menderhaka, melawan perintah Tuhannya. Baik Tidak boleh, kata penulis, tidak boleh kita katakan atau dikatakan iblis tu adalah ratu malaikat. Ataupun yang kita sebut queen kepada malaikat, ratu kepada malaikat, pemasyuri kepada malaikat, atau kita sebut kayangan dari kalangan malaikat. Apalah istilahnya tak kira, tak boleh.
fahuwa lam yakun malakan, kerana iblis tidak pernah menjadi malaikat walaupun sebelum dia derhaka. Dia bukan dari kalangan malaikat, bukan. Waddalilu ala dhalik, buktinya ialah kan Allah Ta'ala dah nyatakan tadi dalam surah Al-Kahfi, yang tak sujud adalah iblis. Iblis tu dari golongan apa tadi? Dari golongan apa? Jin. Jin. Dalam surah Al-Kahfi kita baca pada tiap-tiap Jumaat, kana minal jin. Baik, kemudian baginda Nabi ingatkan lagi. Rasulullah bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Dicipta malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan jin pula dicipta daripada apa? Marak dari api. Fatabayyana, jelaslah bahawa iblis tu dari jin. Itu secara hakikat begitulah dia dengan dalil yang telah kita nyatakan. Jadi Rasulullah nampak iblis. Nampak iblis. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama Nabi nampak apa tadi? Jeng jeng jeng. Nampak dunia. Dunia. Kesian dia, ya Allah. Baru seminit lepas. Subhanallah. La ilaha illallah. Nampak Baik. perempuan tua, Ustaz. Nampak ada orang tua, rupanya dunia rupanya. Baik. Baik, kemudian seterusnya. Masyitatu binti Fir'aun. Kalau kita terjemah, Masyitah, tukang sikat anak perempuan Fir'aun. Dia lain kalau dia punya ayat dia. Masyitatu bintu Fir'aun. Kalau bintu maknanya lain. Masyitah binti Fir'aun. Maknanya Masyitah anak Fir'aun. Tapi kalau Masyitatu binti Fir'aun. Ta dia bari bawah bahasa Arab. Betul bahasa Arab ni sensitif. Kalau ta bari atas maknanya Masyitah anak Fir'aun. Tapi kalau Masyitah binti ti ni baris bawah maknanya tukang sikat kepada anak perempuan Fir'aun. Tukang sikat tak ada bagi tahu nama, anak perempuan Fir'aun tidak diberitahu nama. Kenapa jadi gitu Ustaz? Baris lain makna lain. Panjanglah cerita tu, nak kena belajar lain pula. Itu ada ilmu lain pula. Ada ilmu lain pula. Jadi tukang sikat kepada anak perempuan Fir'aun. Maknanya Nabi dalam perjalanan Isra' tu, ya. Thumma syamma ra'ihatan tayyibatan. Rasulullah mendapati dan Nabi mencium ada satu bau yang wangi dari kubur Masyitah. Dia ini tukang sikat. Nama dia tak tahu. Tukang sikat anak perempuan Fir'aun. Dia ni seorang beriman, wanita salihah. Datang telah ada riwayat kisah dia bahawa ketika mana dia sedang menyisir. Nyisir Yang sikat-sikat tu nyisir kan? Menyisir, menyikat kepala anak perempuan Fir'aun. Maka jatuh sikat itu daripada tangan dia. Lalu masa dia nak ambil sikat tu, dia sebutlah Bismillah dengan nama Allah. Maka anak Fir'aun ni yang sedang disikat ni, dia pun tanya, engkau ada Tuhan selain daripada bapa aku ke? Lalu tukang sikat ni pun berkata, Naam, sudah tentu, ya. Rabbi wa rabbu abiki huwallah. Tuhan saya, Cik Puan, dan Tuhan bapa Cik Puan adalah Allah. Lalu Cik Puan ni, Cik Puan lah kita panggil, gelaran saya lah. Dia pun bagi tahu bapak dia. Lalu bapak dia punya murka, dia minta supaya Masyitah rujuk. Rujuk maknanya bukan rujuk bercerai, rujuk kembali semula kepada agama anutan dia. Fa'abat. Masyitah tukang sikat tak nak. Lalu dia marah, dia geram, dia nyalakan, dia didihkan air dan dia campak semua anak-anak Masyitah tu masuk dalam kawah panas. Dikatakan air bercampur minyak. Kemudian Thumma, yang terakhir sekali, tiflun, anak kecil dia. Kallamaha, tiba-tiba anak yang terakhir, yang paling kecil dalam pelukan ni, bercakap dengan tukang sikat. Yang mana dia ni masih menyusu lagi. Masih menyusu lagi.
Apa budak tu kata? Ya ummah isbiri. Wahai ibuku, sabar, sabar. Wahai ibuku, sabar, kata dia. Fa inna azabal akhirati asyaddu min azabid dunia. Azab akhirat lebih dahsyat daripada azab dunia. Fala tataqa'asi. Jangan ibu kecewa, jangan berundur, jangan mengalah. Sesungguhnya ibu berada jalan kebenaran. Lalu Masyitah bila dengar begitu dengan menangis, dengan menggigil, dia kata, wahai Fir'aun, saya ada permintaan. Supaya tolong kumpulkan semua tulang-tulang anak saya, keluarga saya, dan tolong tanamkan. Lalu Fir'aun kata, aku boleh saja buat. Lalu dia pun campaklah sekali, apa tu, Masyitah tukang sikat dia, waqad matat syahidatan. Dan dia mati sebagai wanita yang mati syahid. Jadi mati syahid ni bukan ada pada zaman Nabi saja ya. Pada zaman dulu lagi ramai orang yang telah mati apa? Mati syahid. Hiya wa auladuha. Dia dan juga anak-anaknya. Ini perkara ketiga yang diperlihatkan kepada Nabi dalam perjalanan Isra. Maknanya on the way sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Dah tiga dah diperlihatkan kepada Nabi. Kemudian yang keempat, Al-Mujahidun. Rasulullah diperlihatkan. Ini antara yang baik. Kebanyak antara yang baik lah. Yang baik tak banyak. Yang buruk-buruk banyak. Ini antara yang baik. Masyitah, nampak Nabi Musa. Ini antara yang baik. Iaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Macam mana Nabi lihat? Ra'a qauman, Nabi melihat ada sekelompok manusia menanam tanaman dan kemudian menuai dalam tempoh 2 hari. 2 hari saja. Dicepatkan, tunjukkan macam mana pusingan hari. Lalu dinampak ada sekumpulan tanam. Esoknya matahari terbit, tuai. Esoknya tanam. Esoknya tuai. Siapa pula yang menanam menuai cepat? 2 hari. Pokok apa ni? Tanam apa ni? Orang yang mana ni? Faqala lahu Jibril. Jibril beritahu mereka ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Lalu ulama tafsirkan. Apa makna jihad kat sini? Jihad di jalan Allah boleh diberikan kategori kepada 2. Yang pertama jihadun bisanan. Jihad dengan menggunakan senjata. Yang kedua, wajihadun fi sabilillahi bil bayan. Jihad dengan menggunakan penjelasan, penerangan, penyampaian. Wasawabu hadza, pahala jihad dengan membuat penerangan, penjelasan dan kefahaman ini InsyaAllah seperti mana pahala orang yang berjihad dengan senjata. Falyaum, pada hari ini, siapa saja yang menyuruh buat perkara ma'ruf, melarang orang membuat perkara mungkar dengan sungguh-sungguh, maka dia sebenarnya juga adalah mujahid di jalan Allah. Pada hari ini, kalau kita nak buat penerangan tentang perkara menyuruh orang supaya berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, ikut sunnah Nabi SAW sebagaimana yang difahami, diikuti, ditelusuri oleh jalan ulama salafus salih, 4 mazhab yang muktabar. Ikut jalan yang bersanad. Kita nak suruh ni, lepas tu kita nak tegah mungkar je, seperti mana orang yang mujahid fisabilillah. Wal mujahidun, orang-orang yang berjihad, mereka dapat darjat yang tinggi. Darjat yang apa? Yang tinggi. Di mana? Di akhirat. Dunia tak tentu. Mungkin dapat, mungkin tak dapat. Mungkin diingat, mungkin tak diingat. Mungkin diketahui, mungkin tak diketahui. Masyitah, hampir-hampir masa hidup, mungkin saja tidak diketahui. Tapi dengan sebab akhirat dia dapat kebaikan, maka kita yang hidup zamannya beribu tahun dulu dengan tukang sikat itu, rupanya cerita tukang sikat itu masyhur. Sampai pada tarikh 2 Syakban ni kita masih sebut cerita tentang dia. Siapa yang angkat nama dia?
Allah. Siapa yang wangikan kuburnya? Allah. Siapa yang perlihatkan tanda kekuasaannya kepada Nabi berkenaan dia? Allah. Jadi kita dah tahu dah. Zaman Masyitah, tukang sikat tadi, ada tak orang kaya? Ada. Ada tak orang berkuasa? Ada. Ada tak orang yang cantik jelita? Ada. Orang cantik jelita, sirna ceritanya. Orang yang berkuasa, sirna cerita dia. Orang yang kaya, sirna ceritanya. Tapi orang yang beriman takwa, hatta zahir mata direbus dalam air, tapi wanginya sampai kepada disebut dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban ketika Nabi menceritakan tentang perihal tukang sikat anak perempuan Firaun. Sebab tu kita jangan terlalu merasa kecil diri kalau kita tidak berprofession popular di dunia. Sederhana saja. Kalau ada, manfaatkan. Kalau tidak, ya tak mengapa. Bukan satu kesedihan. Kalau ada, kita pengarah, kita timbalan pengarah, kita bekas pengarah, ya ahlan wa sahlan. Selama mana kita manfaatkan dengan baik, kurniaan Allah, dia jadi baik. Tapi kalau kita tak berpangkat, kita ni tukang jahit pun tidak, tukang apa pun tidak, tukang kebun pun tidak, tukang apa pun tak ada. Yang ini Allah contohkan tukang sikat. Hampir-hampir profession tu tak ada di zaman ini. Hampir-hampir. Paling-paling orang sekarang pun tukang dandan rambut. Ataupun tukang gunting rambut. Paling-paling pun. Dia tukang sikat. Yang boleh kita sifatkan sebagai hampir-hampir tidak digelar sebagai profession yang popular di zaman dulu termasuk di zaman sekarang. Tapi Isra' dan Mi'raj, tanda kekuasaan Allah. Baik. Kenapa kita kata yang berjihad ini adalah penting? Nabi SAW bersabda, Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rosak umatku, maka dia dapat ganjaran mati syahid. Apa dia maksudkan sunnah? Bukan puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis memang sunnah. Apa maksud menghidupkan sunnahku ketika umatku rosak? Bukan maknanya bersiwak. Siwak memang sunnah Nabi. Tapi yang di sini maksud sunnah ialah syariat Nabi yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi apa saja fahaman, syariat, hukum hakam, kita berusaha hidupkan. Cara dia menyampaikan, menerangkan, menjelaskan, membetulkan, meluruskan, memakmurkan, menggalakkan, mempromotkan, menganjurkan. Maka itu termasuk di kalangan orang yang berjihad di jalan Allah. Kita tak ada banyak duit, tapi Allah beri kita suara. Kita tak pandai cakap, tapi Allah beri kita tenaga. Kita tak ada tenaga yang banyak, tapi kita ada idea. Kita tak ada idea yang banyak, tapi kita ada kemampuan keuangan. Ya tak kisahlah, yang penting masing-masing ada peranan untuk urusan jihad. Menyebarkan syariat baginda Nabi. Itu antara yang Nabi lihat. 4 perkara. Terus yang kelima, itulah. Laju sangatlah Ustaz. Dah kata daurah, mana boleh slow-slow. Kita teruslah masuk gear 5 ni. Ada yang nak, yang apa? Ya Allah, kami ni petang-petang ni tahu je lah. Kami ni di samping pokoknya rendang, kami pun redup. Bismillah. Mata kami pun rendang kata dia. InsyaAllah baik. Baik. Jadi 4 apa tadi? Mereka yang menanam dalam tempoh 1 hari, menuai dalam tempoh 1 hari. Iaitu tanam dan tuai dalam tempoh 2 hari. Iaitu golongan berjihad di jalan Allah. Baik, yang kelima. Yang Nabi lihat. Khutabaul fitnah. Khatib-khatib yang menabur fitnah. Nabi melihat ada sekumpulan manusia yang lidahnya dan mulutnya dipotong dengan alat-alat pemotong besar yang diperbuat daripada api. Qala lahu Jibril, Jibril berkata kepada baginda Nabi, itu semua mereka adalah khatib-khatib fitnah. Iaitu orang-orang yang berkhutbah, yakhtubuna lisyarri wal fitnah. Untuk kejahatan dan untuk fitnah. Dia ajak manusia kepada kesesatan, dia ajak kepada kerosakan, dia ajak kepada al-ghash, daripada penipuan dan khianat. Tapi dapat tontonan, dapat viewers,
dapat viewers, dapat tontonan, dapat likers, dapat banyak. Memang ada orang yang follow. Zaman ni ada ke? Bila-bila saja ada. Dulu ada, sekarang juga mungkin ada, dan mungkin akan datang saja ada. Khatib-khatib, khutab pemidato-pemidato yang menaburkan fitnah. Kemudian Nabi lihat juga yang keenam. Yang keenam ni apa cerita dia ni? Iaitu orang yang dia bercakap dengan kata-kata yang buruk dan merosakkan. Mulut kan? Kita ni memang berat nak jaga dan kena mujahadah menjaga lisan mulut kita lah. Macam mana digambarkan tu bila kata-kata dah terlepas susah nak patah balik. Macam mana digambarkan? Rasulullah melihat ada lembu jantan keluar daripada lubang yang sempit. Daripada lubang sempit keluar. Ingat apa keluar? Rupanya lembu seekor besar keluar. Kemudian lembu tu bila dah terkeluar daripada lubang yang sempit, dia nak patah balik, dia nak masuk semula dalam lubang tu. Fala yastati' ayyauda ila hadzal manfat. Tapi dia tak boleh nak masuk balik dalam lubang itu. Jadi pelik tengok lembu keluar sepenuh daya keluar daripada lubang sempit. Kemudian dia nak masuk balik, dia patah balik, nak masuk balik dah tak boleh. Lalu siapa lembu ni? Faqala lahu Jibril. Jibril berkata, ini adalah orang yang yatakallamu bil kalimatil fasidati. Orang yang bercakap dengan kata-kata yang buruk, yang rosak, yang tak elok. Allati fiha, yang mana dalam percakapan dia tu banyak memberi mudarat kepada manusia. Menyakiti manusia, cakap-cakap dia menyusahkan manusia, cakap dia memeningkan manusia, cakap dia melagakan manusia, semuanya gitu, unsurnya gitu. Dia lah cakap, thumma yuridu ayyaruddaha fala yastati'. Dia ingat dia nak patah balik, tarik balik kata-kata dia, tapi dia dah tak mampu. Apa yang dia cakap dah menyebabkan orang jadi bergaduh, orang jadi bertikai, orang jadi salah menyalah, orang jadi terfitnah. Ini cerita lembu nak masuk. Baik Kemudian nampak pula Rasulullah melihat sekumpulan manusia yang berlega-lega, bentuknya seperti binatang ternakan, tapi ada tumpukan-tumpukan yang tertutup dalam pada tubuh mereka. Tumpuk-tumpuk tertutup. Jadi tak tutup semua, tak terbugil semua. Tapi binatang. Bentuknya seperti binatang ternakan. Ni orang ke apa? Orang. Sebenarnya orang dibentukkan begitu. Lalu Jibril mengatakan, ini ya hai Rasulullah, umatmu yang tidak menunaikan zakat. Jadi bentuknya seperti apa? Binatang ternakan. Dah berapa dah Nabi lihat? Dah 7 perkara. Sebab tu tujuan Isra' Mi'raj apa? Bukan untuk berjumpa Allah. Bukan untuk bertemu Allah. Tetapi untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu daripadanya ialah mewahyukan kewajipan solat fardu 5 waktu. Kemudian yang ke-8, apa lagi yang Nabi lihat? Tarikus salati. Nabi lihat orang-orang yang meninggalkan solat. Orang yang tak solat. Hati-hati orang yang tak solat, yang tak bayar zakat, yang tak menjaga mulut, khatib-khatib yang menipu, memfitnah di dalam pidato mereka. Ramai sekarang orang dah tak kisah dah. Janji dia punya like dan orang ikut followers ramai. Padahal yang dia cakap tu fitnah. Bila didakwa, bila dibawa, bila dia gini. Jadi bendanya berbahaya. Ra'a qauman, Nabi SAW nampak ada satu kaum tarudakhu ru'usuhum. Yang mana memecahkan kepala mereka itu pecah. Thumma ta'udu. Kemudian kembali semula kepalanya dibentukkan semula. Kama kanat, sebagaimana sebelumnya. Pecah, jadi bertumbuh semula. Pecahkan kepala, kemudian tumbuh balik. Pecah kepala, betul tumbuh balik. Faqala Jibril. Maka Jibril berkata, Haula, ini adalah umatmu alladzina tatathaqalu ru'usuhum an ta'diyatis salah. Yang sangat berat kepala dia, payah kepala dia untuk pergi menuju menunaikan solat.
Ya, dia susah sangat nak menunaikan apa? Menunaikan solat. Jadi apa tu? Jadi kita kena ingatkanlah kita punya keluarga. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Memang kita memang kena sabar. Kalau tak sabar memang tak tahulah, bakal kita pun malas nak cakap. Malah aku nak cakap, tapi tak boleh. Kita tak boleh nak malah. Kita kena paksa diri juga untuk cakap. Biar kita terpaksa dalam urusan nak ke syurga. Asalkan kita bukan jenis yang sukarela untuk pergi ke neraka. Itu kata-kata hikmah sebahagian orang soleh. Tak apa, ada benda tu memang wajib kita buat. Biar kita rasa terpaksa pada benda yang boleh membawa kita ke syurga. Berbanding kita ni, berbanding kita ni, apa sukarela untuk menuju jalan masuk ke neraka. Tapi Ustaz, kalau cakap tu dia bukan nak dengar. Tak. Target kita bukan untuk dia dengar. Target kita ialah untuk kita berjaya melaksanakan perintah-perintah Allah. Bila kita diberikan taufik untuk jalankan perintah Allah, kegembiraan kita mesti lebih tinggi daripada orang dengar atau orang tak dengar. Walaupun kita tak nafikan, kalau orang dengar kita seronok. Orang tak dengar kita terganggu emosi kita. Betul? Tak payah jauh-jauh. Saya sendiri pun berhadapan dengan perasaan yang lebih kurang sama. Bila kita cerita, ramai yang mendengar. Bila kita cerita, seorang saja yang dengar. Kita nak latih ramai atau seorang, perasaan kita sama saja. Kerana kita sedang diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan amanah dan perintah Allah. Keseronokan kita pada situ dan kesyukuran kita pada situ. Situ yang kita nak latih. Kita nak latih kat situ. Supaya kita nanti tak kecewa kalau cuma satu orang yang dengar. Atau dua orang yang dengar. Atau tak ada orang nak dengar. Atau orang memang tak nak dengar. Tak apa. Kita latih. Kita cari kelemahan kita. Mungkin cara percakapan. Mungkin cara penyampaian. Dan kita boleh perbaiki semasa ke semasa. Yang kesembilan. Apa lagi yang dilihat oleh Nabi? Az-zunah. Az-zunah maknanya zunah. Bukan zunah. Zunah. Maknanya penzina-penzina, pelacur-pelacur. Ra'a qauman, pelacur-pelacur atau penzina-penzina. Termasuk lelaki ya. Termasuk apa? Lelaki. Zanin, zunah. Baik, ra'a qadi qudah. Dia punya plural dia. Plural dia. Penzina-penzina. Nabi melihat satu kaum yatanafasun, berebut-rebut, merebut kepada himpunan daging-daging yang busuk. Himpunan daging-daging yang busuk. Wayatrakun, tapi mereka meninggalkan daging-daging yang baik yang telah disediakan yang elok-elok. Ditinggalkan. Faqala Jibril, Jibril berkata, haulai, mereka ini adalah unasun min ummatika, sekumpulan daripada umatmu, yatrukunal halal. Mereka tinggalkan yang halal, fala yat'amunahu. Dan mereka ini tidak makan daging yang halal itu. Wa ya'tunal haram al-khabith, mereka pergi menuju kepada yang haram, yang jijik, dan mereka makan yang itu. Rupanya dia bentuk kiasan. Ada pasangan yang halal, dia tidak datangi pasangan yang halal, tapi dia pergi kepada yang namanya orang-orang yang tidak halal bagi mereka. Wa humuz zunah. Yang dia datangi itu adalah penzina-penzina. Jadi besok makan daging apa? Al-muntin. Muntin tu maknanya apa? Yang busuk. Antana tu maknanya yang mengeluarkan bau busuk. Antana yuntinu. Muntin. Baik ya. Daging-daging yang busuk, yang rosak, yang dah berulat, yang rosak lah kita sebut. Itu yang ke-9 Nabi lihat. Ya Allah, macam mana agaknya perjalanan tu? Macam mana kita na'udzubillah, ni bukan ya dan bukan harap, tapi hanya mengamati perjalanan Nabi je. Kita ni kalau termimpi tau, bukan benda betul lagi pun, belum confirm betul. Kita mimpi anak kita makan najis.
Anak kita 5 orang, mimpi 5-5 tengah makan najis. Kalau kita bangun, dan auzubillah, mudah-mudahan jangan. Ni hanya menghayati Nabi punya perasaan saja. Hanya nak dapat sikit perasaan Nabi. Kalau kita mimpi gitu anak kita makan sampah, makan najis kita sadar daripada mimpi apa perasaan kita? Padahal mimpi tau. Mungkin saja benar, mungkin saja tidak, kita tak tahu. Tapi apa perasaan kita? Kenapa teringat-ingat hati tu macam remuk, bercampur baur, apa yang tak kena, macam mana nasib kita. Padahal mimpi tu belum tentu benar. Mimpi kita lah. Mimpi kita tu belum tentu benar. Kerana kita sayang pada orang yang ada dalam mimpi tersebut, tapi cerita mimpi tu belum dapat dipastikan benar. Itu saja telah menyedihkan hati kita. Okey, Nabi ni sayang kepada umatnya luar biasa tau. Luar biasa. Tak ada orang yang boleh sayang kepada anak dia sedahsyat Nabi sayang kepada umatnya. Rasulullah sayang umat tak ada bandingannya. Tak ada bandingannya. Kita ibu ke, kita bapa ke, jangan kita rasa sayang kita kepada anak tu jauh lebih baik Nabi menyayangi umat. Tak mungkin. Tidak mungkin. Jadi bayangkan Nabi punya sayang tu tiba-tiba nampak sekumpulan umat dia makan daging busuk. Dan yang nampak itu betul-betul. Bukan jelmaan, bukan jadian. Hanya dari segi fasa masa dinampakkan dulu sebelum benda itu terjadi nanti pastinya ada. Tapi bendanya bukan khayalan, bukan asap, bukan apa. Jadi hati Nabi tu masa perjalanan dahsyat. Kalau tak dibelah dada, dimasukkan iman dan hikmah, tak kuat hati tu. Sebab tak nak sayang. Sebab kalau kita tengok ada orang Palestin makan kutip daging mak dia, perut mak dia sekarang kan. Orang Palestin dah masuk balik kawasan, dia kutip daging-daging separuh, dah anjing dah makan, lagi separuh dia kutip masukkan dalam. Itu pun orang dah mengalir air mata, hati dah rasa luluh. Padahal rakyat Palestin. Dan sentimen kita pada urusan dia seagama dengan kita. Dia itu mudah-mudahan, dia tu sesaudara dengan kita. Tapi kita yang biasa-biasa ini pun dah rasa sedih rasa itu. Bayangkan kalau Nabi melihat umatnya. Dan yang pedihnya lagi pula, Jibril cakap terus terang, haula'i unasun min ummatika. Yang ada depan ni, wahai Rasulullah, sekumpulan manusia dari umatmu. Kalau dia sebut ini umat lain, itu pun sudah mungkin menyedihkan Nabi kerana mereka itu adalah manusia. Tapi dari umatmu maknanya generasi selepas daripada kewafatan Nabi, generasi yang mendatang di kalangan umat Nabi. Jadi kadang kita tak tahu orang yang mungkin tidak memikirkan perasaan orang lain, iaitu perasaan Rasulullah macam mana pada ketika itu. Baik. Itu yang ke-9 yang Nabi lihat. Yang ke-10, syaribul khamri ataupun syaribul khamr. Peminum-peminum minuman keras. Ra'a unasan, Rasulullah lihat sekelompok manusia minum dari sadidil kharij, yang minum dari nanah yang keluar dari pelacur. Ada ulama tafsirkan dari kemaluan. Qala lahu Jibril, minum nanah keluar daripada kemaluan, ramai-ramai minum. Terjilat-jilat pada nanah tersebut. Minum, menghirup dari nanah tersebut. Lalu Jibril berkata, haula, mereka ini ya Rasulullah, syaribul khamril muharrami fid dunya. Mereka adalah peminum minuman keras yang diharamkan ketika di dunia. Masuk yang ke-11. Ni semua Nabi nampak ni. Ini gabungan beberapa riwayat yang menghimpunkan cerita-cerita yang diceritakan langsung oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi lihat pula orang-orang yang jalan-jalan dengan tujuan mengumpat. Ra'a qauman, Nabi lihat sekumpulan manusia, satu kaum, yakhmishuna wujuhahum, mencakar-cakar muka mereka, dada mereka, menggunakan kuku-kuku yang diperbuat daripada tembaga. Kuku dia, tembaga dia, cakau dan cakar ke cekau? Cakar. Cakar ke cekau? Cakar, Ustaz. Cakar bukan cekau
Cekau macam dekat muka tu Ustaz. Macam kucing macam mana nak cakap? Kalau dia cekau kuku panjang jadi cakar lah. Oh gitu. Kalau kuku pendek cekau. Saya panggil cakar dengan rengau. Oh, rengau pun sama. Mencakar Ustaz. Kata asas dia cakar. Cakar. Mencakar. Oh, mencakar. Kalau cekau lain Cekau macam kita ambil kaut daripada dalam air kita gitu kaut. Kalau itu mencakar mencakar. lebih tepat Oh, okey. Itulah saya pun takut bahasa saya kurang tepat tu ni saya tanya dulu. Cakar lah. Cakar tu yang bagus. Cakar menggunakan kuku yang diperbuat daripada tembaga. Cakar. Dulu orang sebut cakar harimau cakar harimau. Baru saya teringat dulu ada siapa sebut cakar harimau. Saya dah lama tak jadi rimau. Pula. Cakar. Jadi Jibril berkata, Jibril beritahu kepada baginda Nabi, haula mereka ini pula kanu yaghtabunan nas. Mereka adalah orang-orang yang mengumpat manusia, orang ramai. Wal ghibah, ketahuilah kita bahawa ghibah, mengumpat, ini di antara sebab-sebab terdahsyat azab kubur, sebab-sebab terberat menjadi azab kubur. Ghibah dan juga namimah. Ghibah, mengumpat dengan tujuan memburukkan, yang mana masuk sekali padanya urusan namimah. Namimah ni asalnya ghibah yang bertujuan melagakan dua pihak. Ghibah. Jadi masuk dengan namimah. Jadi ghibah satu sudut. Tapi bila tujuan dia memang untuk memburukkan dengan tujuan merosakkan hubungan, lagakan, maka dia jadilah dosa namimah. Dan dosa namimah berserta dengan dosa meninggalkan istinzah dari air kencing. Istinzah maknanya tak betul-betul bersih ketika buang air kecil. Dua sebab utama azab kubur, sebab terkuat. Ghibatul atqiya, kalau mengumpat orang-orang yang bertakwa, sebahagian ulama kata itu dah masuk dalam kategori dosa besar. Mengumpat Nabi Muhammad, mengumpat para sahabat, boleh masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Kalau Nabi Muhammad, kalau silap perkataannya, boleh membawa kepada kekufuran. Tapi kalau orang selain daripada Nabi, dia mengumpat para sahabat, mengumpat orang soleh, mengumpat para ulama yang terkenal dan memang benar kesolehannya, maka dosanya lagi besar. Tsummal ghibah, kemudian mengumpat ini, la tufsidus saum, memang tidak membatalkan puasa. Tetapi Imam Ahmad pernah mengatakan, kalaulah mengumpat itu boleh membatalkan puasa, maka puasa kita mungkin saja tak ada yang pernah sah. Lama sahha lana saum. Mungkin saja tak ada satu puasa kita pun yang sah. Seandainya mengumpat itu membatalkan puasa, mungkin saja tak ada satu puasa kita pun yang sah. Lama sahha lana saumun. Itu maknanya betapa mengumpat ni mudah sangat dia keluar daripada lisan. Mudah sangat kalau kita tidak melatih dan memaksa diri kita untuk tidak mengumpat. Ya Allah. Baik, ada berapa semua tu? Ada 11 lebih kurang. Dan ini makna saja. Itu perjalanan yang kita sebut dengan perkataan apa tadi? Isra. Jalan malam, singgah 4 tempat. Baitul Haram, kenapa nama dia masjid? Kenapa dia mana haram? Kenapa masjid? Kenapa Al-Aqsa? Siapa yang mula-mula bina? Berapa jarak tempoh antara pembinaan kali pertama Masjidil Haram dengan kali pertama Masjidil Aqsa? Berapa tempoh jarak dia? 30? 40. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita terus dengan penuh segeranya. Kita menuju kepada Al-Mi'raj. Al-Mi'raj. Baik. Al-Mi'raj sabitun adalah perkara yang sabit, yang ada binassil ahadithis sahihah, dengan teks hadis-hadis yang sahih. Bukan hadis sahih, hadis-hadis yang sahih. Hadis yang sahih menceritakan Mi'raj ni banyak.
Dalam hadis jelas. Tapi wa ammal Quran, tapi yang dalam Quran falam yanussa alaihi nassan sarihan. Tapi tak ada pula nas yang secara jelas. Tetapi warada fihi, terdapat dalam Quran beberapa ayat yang boleh kita kata hampir-hampir dia jelas. Tapi dia tak berapa jelas. Tapi Isra jelas. Subhanallazi asra, surah pun nama Isra, maha suci dia yang telah menjalan malamkan. Tapi yang naik ke langit ni, dia punya teks dalam Quran tak berapa jelas. Tapi dalam hadis jelas tak? Dalam hadis yang sahih jelas tak? Jelas. 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 Dalam hadis cerita dia jelas. Dalam Quran je cerita dia macam nak kata jelas tak jelas sangat, tapi ada petunjuk. Ada petunjuk. Baik. Jadi daripada situ diterangkan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Sesungguhnya Nabi telah melihat dia pada kali yang berikutnya di Sidratul Muntaha. Di sisi Sidratul Muntaha itu ada syurga Al-Ma'wa. Surah An-Najm. Baik. Fa'inkilah, kalau ada orang kata Nabi melihat tu mungkin Nabi lihat tu mimpi kot. Jawapannya ialah itu takwil yang melencong. Takwil yang terpeleset. Takwil yang menyimpang. Sebab ayat Quran itu tak mengatakan mimpi. Memang Nabi nampak jelas Jibril alaihissalam pada malam Mi'raj itu. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang di dalamnya ada cerita Isra dan Mi'raj. Apa Nabi ceritakan? Thumma araja bina ila sama. Kemudian Jibril naik bersama kami menuju ke langit. Fastaftaha. Lalu Jibril minta untuk langit yang pertama dibukakan. Fataha, buka. Istaftaha, minta buka. Fastaftaha, maka Jibril minta buka. Jibril minta siapa buka? Jibril minta malaikat penjaga langit pertama buka. Siapa nama malaikat penjaga langit pertama? Tak tahu saya. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Kenapa Ustaz tahu? Tak tahu. Banyak cantik, awak ingat saya ni semua benda saya tahu. Banyak benda saya tak tahu. Yang saya tak tahu jauh lebih banyak dari yang saya tahu. Yang saya tahu sikit je. Itulah yang saya tahu. Jadi kalau tanya kenapa saya tak tahu, memang saya banyak tak tahu. Itu jawapan paling tepat dan paling benar sekali. Faqila, lalu dikatakan kepada Jibril, man anta, siapakah kamu? Dia menjawab, Jibril. Qila, dikatakan lagi, man ma'aka, siapa bersama engkau? Lalu Jibril berkata, Muhammad. Qila, wa qad bu'itha ilaih, adakah dia diperintahkan untuk naik ke atas? Jibril jawab, bu'itha ilaih, ya, dia diperintah untuk naik ke atas. Fafutiha lana, lalu dibukakan pintu langit untuk kami. Kami itu Jibril dengan Rasulullah. Fa idza ana bi Adam. Tiba-tiba aku berada bersama Nabi Adam. Farahhabal bi, dia memberikan apa? Sambutan kita sebut apa? Welcome. Apa betul tak? He is welcoming me. Betul? Ahlan wa sahlan. Amboi, ahlan wa sahlan. Rahaba, mengalu-alukan. Kalau dalam bahasa kita, mengalu-alukan kedatanganku. Wada'ali bi khair, dan dia mendoakan untukku kebaikan. Kemudian naiklah aku bersama Jibril kepada langit yang kedua. Jibril minta buka. Sama. Fastaftaha Jibril alaihi salam. Faqila man anta. Lalu ditanya kepada Jibril, siapa kamu? Kata Jibril, saya Jibril. Wa man ma'aka, siapa bersama kamu? Muhammad. Adakah dia diperintah untuk naik ke atas? Ya, dia diperintah untuk naik ke atas. Futiha lana. Lalu dibukakan pintu langit yang kedua. Fa'idha ana, tiba-tiba aku bersama dengan dua orang anak daripada seorang makcik. Dia punya gelaran dia kerana dia ada hubungan kekeluargaan. Ibnail Khalah. Iaitu Isa
bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Salawatullahi alaihima. Semoga Allah merahmati kedua mereka. Farahhaba, dua-duanya menyambut, mengalukan kedatanganku. Wa da'awali bi khair. Dua-dua mendoakan aku kebaikan. Dah langit kedua ni. Nabi apa? Nabi Isa. Dan juga Nabi Zakaria. Nabi Isa dan juga Nabi Zakaria. Thumma araja bi ila sama. Ya saya? Zakaria ke Yahya? Nabi Yahya. Salah sebut. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Yahya. Sabaqul lisan. Tersasul lidah. Naik ke langit ketiga, maka Jibril pun minta buka. Dikatakan juga, man anta, saya Jibril. Siapa bersama kamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, dikatakan, adakah dia diperintah naik ke atas? Ya, diperintah naik atas. Fafutiha lana. Lalu dibukakan pintu langit. Fa'idha ana bi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain pun boleh kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Sama. Alaihi salatu wassalam. Atau kalau nak salah, Allahumma salli ala Yusuf. Jangan Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga, tapi kerana sebut Nabi Yusuf, Yusuf lah. Sallallahu alaihi wasallam. Dekat sinilah yang saya cerita hadis ini dengan hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, idh huwa, aku melihat Nabi Yusuf, dia itu qad u'tiya syatral husni. Dia diberikan separuh daripada handsome. Kumpul handsome seluruh dunia, separuh dibagi kepada Nabi Yusuf. Jangan seorang pun tanya, ustaz dapat banyak mana? Geram je aku nanti. Dia tanya pula kita dapat banyak mana. Kita ni, asal orang dapat bezakan kita dengan laptop pun jadilah. Maknanya, jadi ceritanya, Nabi Yusuf tu tampan, orangnya kacak. Okey, baik Farahhaba, dia mengalu-alukan kedatanganku wa da'ali bi khair. Semua Nabi saling mendoakan. Padahal Rasulullah tu lebih afdal dari Nabi Yusuf, tapi mereka mendoakan. Baik. Thumma araja bina, kemudian Jibril bersama kami naik menuju langit yang keempat. Fastaftaha Jibril. Jibril minta buka. Qila man hadha, siapa ini? Jibril. Muhammad ma'aka, siapa bersama kamu? Muhammad. Adakah dia diperintahkan untuk naik ke atas? Ya, diperintahkan naik ke atas. Lalu dibukakan. Fafutiha lana fa'idha ana bi Idris. Nabi apa? Nabi Idris. Nabi Idris. Dia mengalu-alukan farahaba. Daripada perkataan rahabanya jadi marhaban. Marhaban tu maknanya mengalu-alukan kedatangan. Selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan tu maknanya kamu jadi ahli tempat ini. Welcome lah. Kamu jadi penduduk sini. Kamu jadi penghuni sini. Kamu jadi kawan di sini. Kamu jadi tak jadi tetamu. Kamu jadi ahli sini. Ahlan. Wasahlan maknanya sahal tu maknanya senang. Dengan penuh rasa senang, rasa lapang, rasa gembira. Marhaban mengalu-alukan. Wada'ali bi khair. Dan dia juga mendoakan untukku kebaikan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat Idris itu di tempat yang amat tinggi. Jadi tempat yang tinggi itu mana? Secara fizikal, langit yang keempat. Secara maknawi, memang kedudukan Nabi Idris itu sangat tinggi. Darjat lah, maksud kita sebut. Langit yang keempat. Kemudian, summa araja bina, Jibril naik bersama kami. Ilas sama'il khamisah. Khamisah ni ingat, hari Khamis. Hari Khamis. Jibril minta buka. Lalu dikatakan, man hadha, siapa ni ya? Saya Jibril. Adakah siapa bersama dengan kamu? Lalu Jibril menjawab, Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaih. Adakah dia diperintahkan untuk naik ke atas? Ya, diperintahkan naik ke atas. Lalu dibukakan bagi kami, fa idza ana biharun. Nampak tu? Tiba-tiba aku berada bersama Nabi Harun sallallahu alaihi wasallam. Boleh saja dan bagus. Ada satu riwayat memang digalakkan kita berselawat juga ke atas Nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyambut kedatanganku dan dia mendoakan untukku kebaikan. Naik lagi ke langit yang keenam. Ustaz cerita macam senang je naik dia. Ya, sebenarnya bukan senang. Tapi mukjizat.
Dari langit ke langit tu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan dari langit menuju ke langit. Tapi dengan perjalanan Mi'raj begitu pantas. Jibril minta buka. Qila man hadha, ditanya kepadanya, siapa ini? Saya Jibril. Siapa bersama kamu? Muhammad. Adakah dia diperintahkan untuk naik ke atas? Ya, diperintah. Fa futiha lana, lalu langit yang ke-6 dibuka. Fa idza amami, kali ini amami. Tadi semua B. Fa'idha ana bi Adam. Fa'idha ana bi Yahya. Fa'idha ana bi Ibnail Khalah. Fa'idha ana bi Yusuf. Tiba-tiba aku bersama Nabi Yusuf. Bersama. Tapi untuk Nabi Musa ni, fa'idha amami. Tiba-tiba di depan aku. Unik sikit kan? Nabi Musa. Di depanku. Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Dia mengalu-alukan kedatanganku, farahaba wa da'ali bi khair. Dan dia mendoakan untukku kebaikan. Ustaz, Nabi Yusuf dah wafat? Ya. Nabi Musa? Ya. Nabi Idris? Ya. Nabi Adam? Ya. Dah wafat. Tapi boleh berkata-kata dengan orang yang masih hidup. Iaitu Nabi Muhammad. Jadi kita dah belajar semalam, kemarin, urusan para Nabi tu. Hum laisu kannasil adiyin. Mereka itu tidak sama seperti manusia biasa. Mereka manusia biasa, tetapi tidak sama seperti manusia biasa. Manusia yang luar biasa. Kemudian Jibril naik bersama kami menuju langit ke-7. Jibril minta buka langit ke-7. Dikatakan kepadanya, siapa ini? Saya Jibril. Dikatakan, siapa bersama kamu? Dia berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bu'itha ilaih. Adakah dia diperintahkan ke atas? Ya, dia diperintahkan naik ke atas. Fa futiha lana. Lalu dibukakan untuk kami pintu langit. Fa idza ana, tiba-tiba aku pada ketika itu bersama dengan Ibrahim alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ketika itu musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur. Dalam keadaan dia sedang menyandarkan dada belakangnya ke Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Agak-agak special ke tak special? Boleh duduk ke atas langit sana. Sangat special. Sangat special lah. Tak tahu kita nak kata. Rupanya ada makhluk Allah yang memang Allah istimewakan, boleh sampai ke sana duduknya. Boleh sampai ke sana. Jadi perkara ni kan perkara gaib, tapi wajib diimani. Hadisnya hadis yang sahih. Menidakkan ada masalah pada iman kita. Mempercayai, mendatangkan rasa ta'zim, pengagungan kita kepada para nabi dan juga para rasul. Agar kita ingat, Isra' dan Mi'raj ni bukan sekadar cerita pengulangan tiap tahun. Tapi setiap kali penceritaan, pengesahan, dia akan menambahkan rasa cinta, rasa kasih kita kepada Allah, rasa cinta, rasa kasih kepada para rasul, rasa ta'zim, rasa penghormatan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan, rasa cinta, rasa kasih kita kepada para malaikat yang urusannya taat dan pengabdian, rasa cinta dan kasih kita kepada segala apa saja ketentuan Allah qada dan qadar, rasa cinta dan kasih kita kepada segala perkara baik yang ditawarkan oleh Allah pada hari akhirat kerana keimanan kita kepada kebenaran hari akhirat. Jadi benda cerita Isra' Mi'raj ni, saya tiap-tiap tahun dengar, tapi saya tak pernah jemu dengar. Saya tak tahu kenapa. Saya mudah-mudahan Allah jangan tarik rasa jemu saya. Saya dengar. Saya dengar orang lain lah bercerita, orang Arab lah sebab saya dulu belajar. Jadi saya dengar, bila tu dengar lagi. Tapi setiap kali dengar, sekalipun saya dah tahu lepas ni dia akan cakap apa, hadisnya pun saya dah jumpa. Tapi tetap, okey, Quran tu turun kepada Nabi Muhammad. Quran turun kepada baginda Nabi Muhammad. Baginda adalah yang menyampaikan Quran. Orang yang menerima Quran pun suka dengar Ibnu Mas'ud baca Quran. Padahal dia tu dengar, dialah terima, dialah dijamin tak akan lupa. Tapi tetap suka dengar dari orang lain baca. Macam mana kita tiba-tiba dah tahu satu hadis, kita rasa, alah aku tak payah dengar, aku dah tahu hadis ni. Jadi perasaan itu yang saya harap tak ada pada diri saya. Ni dululah zaman saya belajar.
Zaman saya belajar, saya doa, mudah-mudahan benda itu dibuang dari saya. Sebab saya bimbang juga bila saya dah tahu, saya takut nanti bila saya dah besar, dah lama kan, hadis ni aku dah tahu dah. Aku dah tahu dah hadis ni, aku dah hafal lah hadis ni. Dia bukan soal dah hafal, dia bukan soal dah tahu. Soal nikmat mengamati, menghayati. Kalau gitu Rasulullah tak ada cakap, alah Quran tu turun kat aku. Buat apa aku nak dengar? Nabi kata, wahai Ibn Mas'ud, baca apa-apa yang kau senang. Ya Rasulullah, a'akra'u alaika wa alaika unzila. Apakah patut saya ni baca ke atas tuan, sedangkan ke atas tuan yang Quran ini diturunkan? Lalu Nabi jawab simple. Uhibbu an asma'a min ghairi. Aku ni suka untuk mendengar Al-Quran itu, tapi dari orang selain daripada aku. Kalau Nabi boleh tawaduk begitu, padahal empunya hadis tu dia. Padahal penerima Quran yang menerima wahyu tu dia. Kalau dia boleh begitu, kenapa yang kita yang belum ada apa-apa adanya dengan habuk pasir, tak sama darjat kita dengan debu tanah yang melekat pada capal Nabi, tiba-tiba kita nak rasa, alah benda ni aku dah pernah dengar. Ada orang begitu tau. Saya cerita ni sebab saya dah jumpa orang yang seperti itu. Reality depan saya. Dia kata, alah benda ni mengulang aku, benda aku dah dengar semua, aku dah tahu. Sekurang-kurangnya tidak cakap begitu. Sekurang-kurangnya apa? Tidak cakap begitu. Ya, kalau kita ada nak dengar benda lain yang lebih, boleh saja. Tapi janganlah sampai, alah benda ni semua aku dah tahu dah, aku dah dengar. Pada urusan agama, kalau boleh jangan sampai begitulah. Kalau boleh. Ya, kalau kita ada kesempatan dengar, kita dengar dengan tawaduk. Kalau kita ada urusan lain atau nak mendengar perkara lain yang lebih perlu untuk kita, ya pergi saja. Tanpa kita apa? Hal-hal yang macam tu kan. Sebab bendanya berkaitan dengan kita nak jaga hati kita. Bukan sebab kita dah tahu banyak, kita dah hafal banyak. Kalau cerita tahu banyak, hafal banyak, saya boleh kata benda cerita dalam ni saya dah hafal. Tapi siapa yang boleh lupakan saya esok? Itu saya nak tanya. Siapa yang boleh lupakan saya esok? Allah. Saya boleh lupa esok dan na'udzubillah saya boleh hilang keyakinan itu esok. Bayangkan kalau kerana satu kesombongan Allah hilangkan ingatan, dan paling buruk sekali Allah hilangkan keyakinan kita kepada apa yang kita dah yakin sebelum ini. Bukankah itu musibah? Bukankah itu malapetaka yang paling besar? Jadi saya ada kemampuan untuk ingat benda yang sama pada malam nanti, itu kerana Allah yang mengingatkan saya. Kalau besok saya masih ingat, itu kerana memang masih kurnia Allah kepada saya. Cuma sampai bila kita tak tahu. Jadi celah pada masa yang mana kita nak rasa yang kita boleh dakwa, alah benda ni semua aku dah tahu. Dalam 2 minit ke depan, Allah boleh jadikan engkau tak tahu apa-apa. Dalam 1 minit ke depan. Dan mungkin saja boleh lupa pada ketika perbicaraan itu dilapaskan. Sebab tu kita kalau fikir balik-balik, semoga kita yang menuntut ilmu mudah-mudahan ikhlas dan tidak menjadikan kita sombong, insya-Allah. Memang kita nak tambah ilmu, kita nak tambah faham. Tapi seiring dengan tambah ilmu dan tambah faham, kita nak juga jaga hati kita. Jaga hati kita, jaga tujuan kita, jaga nawai kita. Apa serius pula petang ni? Aduh, minta maaf lah. Kita nak santai-santai petang jadi serius pula. Ya Allah. Saya tak boleh lah. Kalau masuk serius nanti jadi serius pula. Tengah masuk angin, lemau juga kan? Tak apalah, yang lemau tu buang je lah. Nanti video edit yang lemau-lemau tu. Bismillah. Mesej penting Ustaz. Tak apa, Alhamdulillah. Baik ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman pada kita. Allah berikan. InsyaAllah. Saya doakan insyaAllah. Nanti kan bila kita dah dengar 2-3 kali, kita dah dengar 2-3 kali, insyaAllah benda tu akan, kita tak perasan benda tu diingatkan oleh Allah kepada kita, insyaAllah. Saya pun melalui proses yang tu, insyaAllah, amin. Baik, kemudian dia nampak Nabi kita, nampak Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Fa'idha huwa, yang mana Baitul Ma'mur itu setiap hari akan ada 70,000 malaikat masuk ke kawasan Baitul Ma'mur itu, yang mana mereka itu akan masuk ke kawasan tersebut. Setiap hari ada 70,000. Selesai satu hari mereka beribadah kepada Allah di situ, dan kemudian habis tempoh satu hari mereka akan keluar dan mereka tak akan dapat masuk lagi ke situ.
Tempat yang mana malaikat beribadah dengan bertawaf kepada Baitul Ma'mur itu. Macam kita di bumi bertawaf di Kaabah, keliling Kaabah, mereka di sana bertawaf di Baitul Ma'mur. Cuma mereka tu seumur hidup malaikat sekali je dibagi, satu hari je. Pusing terus satu hari. Kita untung tau, kita Allah anugerahkan Kaabah. Dan Allah kenalkan kita kepada Kaabah. Dan kita ni ada rasa cinta kepada Kaabah. Sekurang-kurangnya kita ada rasa rindu. Alhamdulillah. Itu semua nikmat dari Allah. Ada orang tengok Kaabah, dia jadi geram. Ada orang jadi marah. Ada orang buat edit gambar. Orang duduk atas Kaabah. Dia letak gambar khinzir atas Kaabah. Ada orang bila tengok Kaabah, dia fitnah. Dia kata orang Islam ni semua menyembah the black stone. Dia kata menyembah batu hitam. Jadi setiap orang tu beza-beza. Allah tak bagi hidayah pada hati dia. Kita Alhamdulillah. Malaikat pula dekat atas sana. Sepanjang hidup dapat satu hari aja. Kita hari ni ada orang pergi umrah dah 3-4 kali. Ada yang pergi haji 2-3 kali. Alhamdulillah Allah kurniakan kepada kita. Kemudian kata baginda Nabi, Jibril pergi bersamaku ila Sidratil Muntaha. Menuju naik lagi ke atas. Menuju ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni apa? Dia punya daun dia, besar dia seperti telinga gajah. Wa idza thamaruha, dia punya buah-buahan pokok itu, baik Sidratul Muntaha tu satu pokok besar, dia punya buah-buahan dia kal qilal. Qilal ni macam tempayan-tempayan besar. Besar buah dia. Dengan daun dia besar, daun telinga-telinga gajah. Jadi itulah yang namanya apa? Tak ada siapa yang boleh menerangkan tentang cantiknya Sidratul Muntaha ni. Tak ada siapa. Fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yan'ataha min husniha. Kerana terlalu cantiknya tak ada seorang pun boleh nak describe, nak menjelaskan, mengenalkan. Dan ketika itu Nabi SAW ketika dah melepasi Sidratul Muntaha, Nabi berseorangan diri. Maka Allah mewahyukan kepada aku apa yang telah Allah wahyukan. Iaitu diwajibkan ke atasku 50 solat pada setiap hari, setiap malam. Setelah aku terima, aku pun turun ke bawah kembali. Dan aku menuju kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi Musa bertanya, ma farada rabbuka ala ummatika? Apa yang Tuhanmu dah perintahkan, fardukan, wajibkan ke atas umatmu? Aku berkata, khamsina salatan, 50 salat. Lalu kata Nabi Musa, irji' ila rabbika. Patah balik menuju ke tempat di mana Tuhanmu menempatkan kamu tadi. Tempat munajat kamu. Fas'alhu takhfif. Minta kepada dia pengurangan. Siapa yang cakap ni? Siapa yang suruh ni? Siapa yang cadang ni? Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa cakap di langit yang ke-6. Ustaz, Nabi Musa dah wafat. Ya. Nabi Musa cakap, ya. Tu Nabi Musa yang betul. Ya. Ini cerita betul, bukan mimpi, bukan berangan, bukan khayalan, bukan kayangan, bukan berangan, semua bukan. Ini adalah Nabi Musa, roh dan jasad hidup. Dan Nabi Musa bercakap-cakap, berkata-kata dengan Nabi Muhammad. Itu urusan para Nabi itu begitu. Lalu kata Nabi Musa, fa inna ummataka la yutiqun dzalik. Sebenarnya umatmu memang tak mampu yang demikian wahai Muhammad. Fa inni qad balautu bani Israel wa khabirtuhum. Aku dah pernah uji bani Israel dan aku khabir. Khabir tu maknanya ialah khabira. Khabira maknanya berpengalaman. Khibrah maknanya berpengalaman. Aku dah ada pengalaman dengan mereka. Lalu kata Rasulullah, aku kembali menuju ke tempat di mana Allah mewahyukan kepada aku tadi. Fakultu, aku berkata, Ya Rabbi khafif an ummati. Ya Allah, ringankan untuk umatku. Nabi tak kata ringankan untukku. Kan saya pernah sebut sebelum ni. Kebimbangan Nabi tu, Nabi menerima cadangan Nabi Musa kerana Nabi Musa tu melibatkan urusan umat. Nabi Musa tak kata, wahai Muhammad, cuba engkau, aku rasa engkau tak mampu. Dia tak akan cakap Nabi Muhammad tak mampu. Mana mungkin Nabi Muhammad punya kemampuan melebihi Nabi Musa.
Nabi Muhammad punya kelebihan melebihi Nabi Musa. Kekuatan melebihi Nabi Musa tanpa merendahkan Nabi Musa. Cuma Nabi Musa melihat kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Jadi bila sebut umat, Nabi Muhammad terus menerima. Terus menerima apa? Menerima permintaan dan cadangan Nabi Musa itu. Kerana dia melibatkan kepentingan umat Nabi. Kan saya kata, tidak ada satu orang yang menyayangi anaknya melebihi kasih sayang Nabi kepada umatnya. Kan saya sebut. Tak ada. Sebab tu Nabi kata apa? Wajib sayang aku lebih daripada bapa kamu, mak kamu, anak kamu dan semua manusia. Sebab mak kita sayang kita tak akan mampu lebih daripada Nabi sayang kita. Sebab tu kita kena sayang Nabi lebih daripada mak, anak, bapa dan seluruh manusia. Memang gitu susunan dia. Bukan memperkecilkan kasih sayang mak, bukan. Tapi memang begitu. Dan hakikatnya dalil-dalil menunjukkan yang itu. Jadi kita mempercayai dan mengimani yang seperti itulah. Bukan kerana berlebihan atau melampau, tidak. Kerana memang itu kedudukannya. Jadi bila dah minta pengurangan, adakah dapat? Fahatta anni, maka dijatuhkan atau dengan makna dikurangkan dariku khamsan. 5 kurang. Faraja'tu ila Musa, dan aku kembali kepada Nabi Musa. Fakultu hatta anni khamsan. Allah telah mengurangkan untukku 5 wahai Musa. Faqala, Nabi Musa berkata, inna ummataka la yutiqun. Umatmu tak mampu Rasulullah. 45 tak mampu. Farji' ila rabbika. Kembali engkau ke tempat di mana Tuhan menetapkan engkau tadi. Fas'alhu takhfif. Maka mintalah pengurangan daripada dia. Falam azal arji' baina rabbi tabaraka wa ta'ala. Maka aku berterusan ulang-alik di antara tempat Nabi Musa menuju ke tempat Allah tempatkan aku di atas sana. Ulang. Baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihissalam hatta qala, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna, sesungguhnya ia 5 kali sembahyang setiap hari dan semalam. Likulli salatin, setiap kali sembahyang tetap pahalanya digandakan 10. Maka ia tetap menyamai 50 solat. Waman hamma bihasanatin, siapa saja yang berniat untuk melakukan satu kebaikan tapi dia tak dapat nak buat, falam ya'malha, tetap ditulis untuk dia satu kebaikan. Tapi kalau sesiapa yang buat kebaikan akan ditulis 10. Dan sesiapa pula yang berhasrat, berniat untuk melaksanakan satu kejahatan tapi dia tak jadi buat, dia tidak akan dituliskan apa-apa. Tapi kalau dia buat, baru ditulis satu keburukan. Qala, lalu Nabi bercerita, fanazaltu. Aku pun turun. Sebab Allah menjelaskan tentang apa tadi? 5 solat tetap menyamai 50. Minimum. Minimum tu gandaan 10. Aku pun turun sehingga aku tiba. Intahaitu, aku tiba kepada Nabi Musa seperti tadi. Dan aku beritahu kepada dia. Nabi Musa cakap lagi, engkau patah balik. Minta lagi kurang. Ya Allah, dah 5 pun Nabi Musa suruh minta apa? Minta kurang. Lalu kata Rasulullah, aku kan tadi dah patah balik ke sana. Sehingga sebenarnya aku dah merasa malu untuk buat seperti itu lagi. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Jadi pengurangan itu berlaku dalam penolakan 5 tapi dipotong. Dipotong maknanya apa? Penceritaannya itu seperti itu sehingga kepada yang namanya akhirnya 5 waktu solat sehari semalam. Jadi daripada cerita Mi'raj ini, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini sebagai dalil bahawa nabi, para nabi dan para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang tertentu, mereka ini lahu tasarrufun ba'da wafatihi. Mereka ada urusan yang tersendiri selepas wafat.
wa yanfa'u, dan mereka masih boleh jadi asbab kepada manfaat biiznillah, dengan izin Allah. Okey, contohnya, Alaysa Musa nafa'a ummata Muhammadin? Bukankah dalam kes ini Nabi Musa telah memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad dengan satu naf'an aziman, satu manfaat yang sangat besar? Bihadzal ladzi hasala lailatul mi'raj, yang mana seperti mana yang telah berlaku pada malam Mi'raj, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Nabi Musa. Nabi Musa tunjukkan kepada Rasul supaya minta kepada Allah pengurangan dalam bilangan sembahyang yang perlu didirikan. Ini menjadi dalil menolak kepada tuduhan orang-orang yang ada pada hari ini yang mengatakan Nabi kalau dah mati habis, tak ada boleh memberi manfaat dah. Siapa cakap? Dia kata kalau Nabi dah mati je, dah wafat je, dah tak boleh buat apa-apa dah. Tak boleh mendoakan pun tak boleh, apa semua tak boleh dah. Siapa cakap? Nabi sampai sekarang masih boleh mendoakan. Saya dah bacakan hadis itu. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup aku ada baik kebaikannya untuk kamu, dan kematian aku juga masih ada kebaikan manfaatnya untuk kamu. Jadi mereka ini kena faham cerita tentang mukjizat Isra dan Mi'raj. Baik, daripada sini ada beberapa pelajaran yang boleh kita pelajari. Ada nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3. Daripada sini dan pelajarannya. Sebelum kita pergi jauh, saya memberi ruang kepada yang mengikuti, kalau ada perkara yang ingin atau ada perkara yang tadi kita tengok ni, ada soalan kat sini juga. Adakah pada pertemuan Rasulullah dengan para Nabi di setiap tingkatan langit itu, Nabi itu sekadar menyapa ucapan selamat datang, atau mereka ada menceritakan ibrah dari perjalanan mereka sebagai Nabi dan Rasul? Yang seingat dan sehafal saya, yang pertama beri salam, jawab salam. Yang kedua, mengucapkan selamat datang dan memberikan pujian. Marhaban bin Nabiyyis salih wal akhis salih. Selamat datang, Nabi yang soleh, Nabi yang baik, dan juga saudara kenabianku yang baik. Memberikan pujian. Dan yang ketiga yang saya tahu ialah dia mendoakan kebaikan. Mengeteh tak pernah dengar. Shopping tak pernah dengar. Anak engkau sekarang berapa orang pun tak pernah dengar. Jadi oleh kerana saya tak pernah dengar dan tak pernah tahu jawapannya, dan ahwal para anbiya ni memang ibadah kepada Allah. Memang ibadah urusannya kepada apa? Kepada Allah. Baik, soalan yang berikut. Perkongsian lah, bukan soalan lah. Saya ni bukan pandai sangat jawab. Sembang kosong bolehlah. Jawab-jawab tak pandai. Sembang kosong. Yang kedua, apakah... Waalaikumsalam. Maaf, saya nak tanya. Sidratul Muntaha tu dia kawasan yang berpokok ataupun nama sebuah pokok? Oh, soalan yang bagus dan jelas. Baik, Sidratul Muntaha itu kawasan yang berpokok, ada banyak pokok atau ada satu pokok, atau Sidratul Muntaha itu berbentuk seperti pokok. Jadi jawapannya ialah Sidratul Muntaha itu makhluk Allah yang sangat besar, bentuknya diibaratkan seperti pokok. Jadi maknanya ada batangnya, ada dahannya, ada daunnya, dan ada buahnya. Cuma sangat besar, sangat cantik, sehingga Rasulullah bersabda, tidak ada satu makhluk Allah pun yang boleh mendefinisikan, yang boleh describe dia punya kecantikan dan keindahannya. Cuma Nabi terangkan sedikit, dia punya saiz daun dia ka'adhanil fiyalah, seperti telinga-telinga gajah, dan dia punya wakana thamaruha, buah-buahnya kalqilal, seperti tempayan-tempayan besar. Jadi dari segi saiz kan, tapi dari segi rupa macam mana nak berikan dalam bentuk perkataan, sedangkan tidak ada yang sebanding agaknya di alam dunia ni, wallahu alam, tapi sangat cantik. Baik, kita tengok juga di box kita sama-sama kak.
Kita tengok di box. Apa maksud tersirat di sebalik pemilihan tajuk daurah? Membumikan perjalanan langit. Oh, tajuk kita membumikan perjalanan langit. Kita duduk di mana sekarang? Bumi. Alhamdulillah, kita duduk di bumi. Jadi perjalanan langit yang ditempuh oleh Nabi itu, kita nak jadikan dia berada di bumi. Di bumi itu mana apa? Dalam diri kita, keyakinan kita, penghayatan hidup kita, praktikal kita, kepercayaan kita dan juga keimanan kita. Kita bumikan perjalanan tu di dalam hati kita, di dalam diri kita yang sedang berada meneruskan kehidupan di bumi. Jadi keyakinan kita ketika Jibril menunjukkan rupanya yang sebenar di Sidratul Muntaha. Tapi keyakinannya sampai ke bumi bagi kita yang meyakini dan mempercayainya tanpa ragu-ragu dan amat jelas pemahaman kita. Kita ni berada di bumi. Jadi kita bumikan semua perjalanan langit tu ke dalam hati kita, di mana kita adalah orang yang hidupnya berada di atas muka bumi. Mudah-mudahan. Baik, kemudian soalan berikut tu. Ustaz, golongan orang beriman dan bertakwa bagaimana orangnya? Kita ini sebagai manusia bagaimana? Baik. Bertakwa, apa makna takwa? Kemudian baru kita cerita orang bertakwa. Apa makna bertakwa? Takwa gini, makna dia gini. Adaul wajibat wajtinabul muharramat. Melaksanakan segala perkara yang wajib, menjauhi segala perkara yang haram. Itu nama dia takwa. Jadi kalau ada satu orang, hamba Allah, yang dia tu tak kisah kerja apa, latar belakang apa, dari mana, keluarga apa, kulit apa, tinggi mana, negara apa, tapi dia adalah orang yang komitmen dia ialah buat segala yang wajib. Wajib kepada Allah, wajib kepada Nabi, wajib kepada anak, wajib kepada isteri, wajib kepada masyarakat, wajib kepada binatang. Apa yang wajib buat pada binatang? Apa yang wajib buat kepada bapa? Apa yang wajib buat pada jiran? Apa yang dia wajib buat kepada Allah? Apa kalau dia komit semua yang wajib dia buat, pada masa yang sama dia meninggalkan segala perkara yang haram, maka empunya diri itu kita sebut sebagai orang insan yang bertakwa. Kerana takwa itu dia punya buah dia ialah merasa takut kepada Allah. Takut apa? Takut meninggalkan wajib dan takut melakukan yang haram. Takwa dan takut lah tu. Tu dia punya kata kunci dia. Jadi kita ni sebagai manusia bagaimana? Kita lah kena memperbaiki takwa kita. Kita bukanlah langsung tak ada takwa, tapi kita juga belum sempurna takwa. Jadi naik turun kan ketakwaan kita. Itulah sebabnya bagi orang lelaki yang menjadi pemimpin kepada keluarga dan generasi, kena hadir seminggu sekali dalam solat Jumaat. Dan di antara rukun khutbah Jumaat ialah pesanan ittaqullah, dan mesti dalam bahasa Arab, dan mesti disampaikan bertakwalah kamu kepada Allah. Seminggu sekali mesti ada dia disampaikan kepada dirinya melalui khutbah Jumaat, paling kurang 1 minggu 1 kali. Jadi kita ni bagaimana? Begitulah. Baik Kita respon kepada yang berikut. Allah kan serba tahu. Kenapa Nabi Musa pula yang kena bagi tahu Nabi Muhammad untuk pengurangan sampai banyak kali? Betul. Bagus soalan ni. Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala berhak melakukan apa saja. Yang rangkap kedua tu, kita masukkan sekali dalam pemahaman kita. Okey, sekali saya ulang. Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya, tak ada sesuatu pun yang terlepas daripada ilmu pengetahuan Allah. Allah Ta'ala berhak melakukan apa saja ke atas hambanya. Maknanya apa? Maknanya Allah tidak berikan pengurangan di peringkat awal, dan Allah menjadikan Nabi Musa yang mencadangkan kepada Nabi Muhammad untuk mencadangkan pengurangan, dan akhirnya Allah berikan pengurangan. Itu semua maknanya Allah berhak melakukan
apa saja. Secara hukum, Allah berhak menentukan hukum apa saja. Jadi kalau kita tengok, bukan kata kenapa Nabi Musa yang bagi tahu. Kita boleh juga tertanya soalan, kenapa tak Nabi Muhammad terus minta pengurangan? Kenapa Nabi tak minta pengurangan? Kenapa Nabi sendiri tak minta pengurangan? Kenapa perlu pula Nabi Musa bagi tahu? Bukankah Nabi Muhammad tu lebih tahu tentang umatnya berbanding Nabi Musa? Kan gitu kan? Tapi macam saya tanya, saya cerita tadi. Bukan soal Allah tak tahu atau Allah tahu, kerana Allah maha mengetahui. Kat situ settle. Tapi macam mana terjadi antara satu pihak dengan satu pihak? Kena Nabi Musa bagi tahu, baru Nabi minta. Lepas tu Nabi minta pun pengurangan hanya 5. Kemudian, kenapa tak pengurangan terus jadi 5, 50 jadi 5 sekali saja? Kenapa kena ada 5, lepas tu 5 lagi, lepas tu 5 lagi? Falam azal arji'u baina rabbi wa baina Musa hatta hatta anni khamsa salawat. Sampailah pada gitu. Kenapa begitu? Jawapan dia kembali kepada statement saya yang kedua. Allah berhak melakukan apa saja. Kalau kita nak tanya lagi, kenapa mesti kalau dah tentu nak wajibkan solat, kenapa mesti sampai ke langit? Kenapa tak settle kat Madinah terus start semayang berjemaah kat bawah saja? Jawapannya ialah Allah berhak untuk memerintahkan Nabi naik ke langit. Kerana semua yang berlaku itu adalah makhluk Allah dan semua yang terjadi itu ketentuan Allah. Dan semua itu adalah susun atur tadbir dari Allah sepenuhnya secara mutlak tanpa satu pun terlepas daripada tadbir dan kekuasaan Allah. Kita sebagai makhluk diperintahkan untuk mengambil iktibar dan menggali sebanyak-banyaknya yang mana tujuan dia untuk melahirkan rasa kehambaan diri dan kesyukuran kita dan pengagungan kita yang setinggi-tingginya kepada Allah. Kerana itu adalah bekalan kita untuk kita bawa selepas daripada mati. Bagus soalan ni. Assalamualaikum. Jelas ke tak jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas Ustaz, teruskan Ustaz. Risau juga cerita-cerita ni. Khusyuk Ustaz, khusyuk. Oh ya, khusyuk. Ya kan. Khusyuk. Ustaz nak tanya, yang Ustaz ada jelaskan, Ustaz nak tanya Sidratul Muntaha tu, yang tadi dia selepas langit yang ke berapa Ustaz? Langit ke-7. Betul. Oh, yang ke-8 dia jumpa Nabi Ibrahim. Makna Sidratul Muntaha tu dia sebelum dia jumpa Nabi Ibrahim. Selepas jumpa Nabi Ibrahim, Ibrahim langit yang ke-7. Kemudian menaik tinggi lagi daripada langit yang ke-7 tu, naik ke atas, maka merimbun di atas Sidratul Muntaha. Oh, itu di lapisan yang akhir lah. Lapisan yang akhir saya tak berani sebut perkataan tersebut, tapi dia adalah lapisan yang berikutnya. Boleh kita sebut sebagai makhluk satu batasan yang berikutnya. Batasan yang berikutnya. Selepas Nabi Ibrahim ya. Betul, tepat sekali. Bagus. Maknanya sebelum tu Nabi Idris. Nabi Musa di langit ke-6. Ke-6. Maknanya ke-7 Nabi Idris, maknanya Ibrahim yang ke-8 lah. Nah, yang ke-7 Nabi Ibrahim. Nabi Idris tadi yang ke-4. Ke-4. Oh. Ya, yang ke-5 Nabi Musa. Nabi Harun. Nabi Harun kan peneman Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Jadi kita senang ingat. Nabi Musa langit ke-6, jadi bawah dia 5 Nabi Harun, abang dia. Oh, maknanya yang Nabi Ibrahim yang ke-7 dan itu selepas itu barulah Sidratul Muntaha. Dia naik ke atas. Betul, tepat sekali. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, mudah-mudahan zadakumullahu ilman wa fahman. Kita tengok satu lagi respon. Oh ya, saya. Ni yang senarai perjalanan Nabi ni, dia yang ikut turutan ke yang Ustaz cakap tadi? Sebab pernah dengar dia macam bertukar-tukar aturan dia tu. Aturan tu macam mana? Yang macam jumpa anak kecil semua tu. Orang yang yang Ustaz cakap ni ikut turutan dia yang Nabi jumpa. Ya saya. Yang saya cerita ni yang sekarang yang terkini ni perjalanan langit. Tapi yang tadi yang saya cerita minum arak, orang tua nampak anak masyitah bau wangi, tukang sikat. Itu semua masa sebelum sampai Masjidil Aqsa. Itulah sebabnya kat buku ni
dia macam terbalik-balik. Itu yang tanya Terbalik. Ustaz tu. Ha. Terbalik-terbalik. Tak apalah. Yang saya nak cerita, sebab tu yang kita buat daurah ni nak cerita kronologi. Daripada yang hari tu kemarin ada tak sama? Yang malam tu tak sempat dengar. Okey. Itu cerita dia. Saya agak daripada soalan ni, saya agak macam belum dengar yang pertama. Saya agak saja. Saya tak pasti. Yang kedua Saya keluarga tanya. bahagia yang mendapat syahid tu. Macam mana? Yang apa? Yang pertama, sekejap tengok. Puan boleh dengar dekat YouTube, Puan. Buka balik YouTube untuk daurah yang pertama. Ya. Bagus. Bagus. Tapi soalan tu bagus, jelas. Cuma persoalan tu memang penting dan memang kadang-kadang kita tertanya-tanya kan. Apakah dia adalah betul, turutan dia cerita berdasarkan kronologi atau cerita berdasarkan kepada ibrah kutipan. Kutipan tu maknanya sedutan-sedutan kan, gitu kan maksudnya kan? Tapi saya cuba usahakan dari peringkat awal tu saya cerita secara umum dulu, kemudian saya turun sikit kepada fakta yang lebih serius dan baru saya jalankan peringkat demi peringkat dia punya kronologi. Nanti kita akan naik balik semula kita punya hari yang ketiga esok, saya nak naikkan semula kita punya skop tu supaya kita lihat pula dari segi keseluruhan semula-semula. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kita tengok satu dua yang tertulis di box sikit ni. Tak apa saya ambil masa sikit. Sorry, data terganggu ni. Boleh Ustaz. Okey, baik. Ada sebab tertempat pergi masjid. InsyaAllah. Syukurnya keadaan terkini maghrib lambat sikit. Alhamdulillah. Kalau sebelum ni 6.55, 7.3 minit dah hilang dah. Dah meloncat. Okey, baik. Kita tengok. Ada sebab tertentu ke kenapa 8 orang Nabi saja dipertemukan Nabi di langit pertama hingga ke-7? Sebab tertentu saya tidak ketahui. Tapi hikmah yang banyak boleh digali. Ulama hanya melihat dari sudut hikmah kerana sebabnya tak diceritakan kan. Kalau contoh Nabi Adam kerana dia bapa segala manusia. Kalau contoh Nabi Isa, Nabi Yahya kerana dia bersama-sama dalam menyampaikan dakwah. Karakter berbeza tapi bertungkus lumus. Dua-dua karakter berbeza. Kalau Nabi Yahya tu lebih suka campur orang baik-baik. Kalau Nabi Isa suka cari kumpulan orang jahat-jahat. Bila ditanya kenapa kamu suka kumpulan jahat-jahat, kata Nabi Isa, aku kan Nabi. Nabi tu kan doktor. Doktor tu kan merawat orang sakit. Jadi doktor ni kerja ni jumpa orang sakit. Doktor jarang cari orang sihat. Kerana memberi hikmah. Jadi aku ni Nabi, harus jumpa orang yang ahli maksiat, ahli zina, ahli arak, ahli apa. Ketujuan dia untuk merawat mereka. Jadi Nabi Isa tu kasihnya tu sampai bukan tak suka orang baik, tapi hanya mengenangkan tanggungjawab. Jadi karakter beza. Nabi Yusuf kerana dia tu ceritanya penuh dalam satu surah di dalam Quran, surah Yusuf. Kalau Nabi Idris jarang diceritakan dalam Quran. Tapi kerana Nabi Idris ni orang yang tekun, dikatakan namanya bentuk dari kalimah darasa. Darasa maknanya belajar, madrasah tempat belajar. Idris yang banyak mengkaji, belajar dan menyampaikan ilmu dan berkaitan. Apanya? Oh, saya ingatkan ada. Baik. Kemudian Nabi selanjutnya, begitulah, ada hikmah-hikmah tertentu. Sebab tertentu, wallahualam. Baik, yang terakhir di box saya tengok. Di setiap langit pertama, langit 7 hanya didiami oleh Nabi tersebut saja ke? Tiada makhluk lain ke? Okey, saya sampaikan satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma fis samawati mawdi'u arba'i asabi'a illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun. Di langit itu tidak ada ruang sebesar 4 jari pun, melainkan semuanya dipenuhi oleh para malaikat. Sama ada malaikat tu berdiri atau rukuk atau sujud. Jadi kalau tanya saya langit tu ada apa? Secara umum dipenuhi malaikat. Secara khusus ada rezeki kita. Rezeki kita tu macam mana bentuk dia? Tak tahu. Tapi rezeki kita ada di langit. Macam mana Ustaz tahu? Dalam Quran disebutkan wafis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki kamu dan apa-apa yang kamu dijanjikan. Jadi malaikat bawa turun rezeki dari langit. Macam mana dia dibentukkan tiba-tiba turun ke bumi bentuknya sehat. Tiba-tiba turun ke bumi bentuknya kasih sayang. Bentuk kat bumi tiba-tiba makanan. Itu macam mana jadi wallahu alam. Tapi rezeki kita tu ada di langit. Sampai nanti di akhirat nanti pun silaturahim pun boleh dibentukkan dengan rupa. Wallahu alam macam mana bentuk silaturahim secara fizikal, secara jasad dan secara makhluk kasar tak tahu. Wallahu alam.
Jadi secara umum penuh dengan malaikat, secara khusus para nabi itu ditempatkan oleh Allah pada malam Mi'raj tersebut. Selain daripada malam Mi'raj, ke mana mereka berada tidak saya ketahui, tetapi yang saya tahu mereka berada di alam barzah dan mereka semua melaksanakan solat. Jadi ada tulis kat sini dalam buku saya ada mention malaikat Mikail bersama dengan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Dikatakan masa pembedahan tu dilakukan oleh dua, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Itu pandangan sebahagian ulama. Ada ulama mengatakan besok di mizan timbangan amal yang akan menguruskan timbangan amal di mizan juga adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ustaz, maaf satu je. Daripada penerangan Ustaz pada 70,000 malaikat yang masuk mengelilingi Sidratul Muntaha tu. Baitul Ma'mur, minta maaf. Baitul Ma'mur. Okey, bila keluar yang tu masuk lagi 70,000 yang lain berterusan hingga hari kebangkitan ke macam mana Ustaz? Sejak daripada malaikat diciptakan dan sejak daripada Baitul Ma'mur diciptakan, yang mana tarikhnya pun kita tak tahu bila, kerana ketika mereka semua diciptakan belum ada tarikh pusingan matahari dan bulan di bumi ni, belum ada lagi, dan kita pun tak tahu macam mana cara pengiraan hari dan macam mana penentuan hari di sisi Allah untuk para malaikat di Baitul Ma'mur. Dan berterusanlah sampai kepada hari kiamat. Berlaku je kiamat, semua malaikat tak terkecuali daripada juga dimatikan oleh Allah. Jadi jumlahnya berganda lebih banyak daripada manusia. Berganda-ganda lebih banyak. Manusia ni yang lain tu pun saya dah tak boleh nak imagine dah, masya-Allah banyak. Sebab tu manusia ni kalau dia tahu diri dia bersyukur sebab dia tu diangkat darjat oleh Allah. Kita tak jadi batu, kita tak jadi rumput, tak jadi binatang, kita jadi manusia. Tapi kalau kita tahu ada makhluk yang lain lebih ramai, lebih kuat, lebih besar, lebih taat, kita jadi malu kepada Allah. Kita ni kecil, sumbernya tanah tapi sombongnya banyak, angkuhnya begini-begini. Jadi mengenal diri sendiri tu dengan perantaraan wahyu tu dia ada lazat dia sendirilah. Ada lazat dia sendiri. Dan sebab tu Isra dan Mi'raj ni memang betul lah untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, dan kita akan rasa betapa hina dan buruknya sebenarnya. Masih banyak buruk yang ada pada diri kita. Bukan kerana dosanya, tapi cara fikir kita, prasangka kita, ketidakzikirannya kita pada setiap saat, kelupaannya kita kepada jasa kebaikan Allah kepada kita yang tak putus-putus, alpanya kita. Jadi banyaklah. Jadi memang Isra Mi'raj tu saya suka. Saya suka kisah Isra Mi'raj sebab dia mendatangkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada hari esok kita akan lihat yang ketiga, dan ada beberapa perkara poin-poin penting lagi yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti memberi kecerahan dan manfaat insya-Allah. Mohon maaf terlebih tertarik-tarik masa panjang, dan saya dengan rendah hati mengembalikan kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Beginilah kisahnya Isra Mi'raj, membumikan perjalanan langit. Terima kasih Ustaz, penerangan yang sangat jelas, mudah difahami. Moga ianya memberi manfaat pada semua jemaah dan makhluk sekitarnya yang mendengar daurah hari ini, perjalanan dari bumi dan sampai ke langit ketujuh dan sampai Sidratul Muntaha. Dah terima ibadah solat daripada 50 kepada 5 sahaja. Semua yang Nabi saksi di dalam Isra Mi'raj ini telah diceritakan kepada sahabat-sahabat untuk rujukan umatnya selepas kewafatan baginda. Allahu Akbar. Semua yang terjadi ini adalah ketentuan Allah. Moga Allah kekalkan nikmat ini ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saya mewakili Gemma Nur Iman. Dengan ini mohon maaf anda ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang kurang itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Untuk makluman semua jemaah, daurah kita masih belum berakhir. Kita masih ada lagi satu daurah besok di waktu yang sama pukul 5.15 petang selepas asar. Kita akan habiskan besok insya-Allah. Terima kasih kepada penginfak-penginfak Gemma Nur Iman yang tak jemu beribadah setiap hari, setiap masa. Ingat tiap langkah kebaikan tuan-puan semua adalah di dalam catatan malaikat untuk dibawa menghadap Allah. Wallahu a'lam. Bagi menutup majlis hari ini, mohon Ustaz membacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua.